Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.平安弟兄姐妹，大家好，在这跟大家说下隆。主耶稣爱你，来，我们在他的同在，我们要敬拜赞美我们的主。来，我们相信两三个人在他的同在，合一同心，他必定在我们当中。来，我们一起高声说阿们。主，求你复兴我心中的圣洁，赐我重圣洁的心，使我重
心有真正的力。主，求你苏醒我心中的圣洁，将我分别为圣，做你尊贵荣耀器皿。我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿。我将生命献上，为你而活，为你呼吸。我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿，一生传扬基督的生命。主，求你复兴我心中的圣洁，为我造清洁的心，使我重新有真正的力。主，求你复兴我心中的圣洁，将我分别为圣，做你尊贵荣耀器皿。我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿。我将生命献上，为你而活，为你呼吸。我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿，一生传扬基督的生命。再来，我们一起唱说：我将身体，我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿。我将生命献上，为你而活，为你呼吸。我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿，一生传扬基督的生命。来，用全心全意，我们一起唱，我们说：我将身体，我将身体献上，为了活祭，一生做你圣洁的器皿。我将生命献上，为你而活，为你呼吸。
将身体献上当作我去，一生做你圣洁的器皿，一生传扬基督的生命，一生传扬。一生传扬基督的生命。哦耶，一生传扬基督的生命。感谢耶稣基督的掌声，哈利路亚！来齐呼喊，哈利路亚！哈利路亚！奉主耶稣基督的名，我们要一起高声的赞美主。奉主耶稣基督的名，哈利路亚！再一次说，哈利路亚！阿门。来，一起拍手。新的神，新的设将要成就，新的恩膏，新的恩宠，我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的神，新的设将要成就，新的恩典，新的盼望，我们要唱新歌，充满神的荣耀。请拍手。来预备，说，你是做新事的神，我要向你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要遮瑕。再来。是做新事的神，我要向你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要遮瑕。我们说，新的神将要成就。新的恩膏，新的恩宠，我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的神将要成就，新的恩典，新的盼望，我们要唱新歌，充满神的荣耀。在这，新的神将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的神将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的神将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌。神为高，新的神将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的神将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的神将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。感谢耶稣基督的掌声，哈利路亚，哈利路亚。奉主耶稣基督的名，我们一起高声说哈利路亚，阿门。
在，陪伴着我，度过每一个季节，不让我独自面对，与我同行。我生命中最大力量，都是因子的同在，永远都不会离开你的爱。我要与你同行，胜过所有一切。你悦纳我生命，让我勇敢前行。你伸手扶着我，垂听我的呼求，你恩典充满我，一生不离开我。在你的同在，天父，你的同在陪伴着我，度过每一个季节，不让我独自面对，与我同行。生命中最大力量，都是因子你同在，永远都不会离开你的爱。来，我们举起我们的双手，我要同行，胜过所有一切。你悦纳我生命，让我感到前行。你伸手扶着我，垂听我的呼求，你恩典充满我，一生不离开我。再来，我们一起唱，我要与你同行，胜过所有一切。你悦纳我生命，让我勇敢前行。你伸手扶着我，垂听我的呼求，你恩典充满我，一生不离开我。我要与你同行，胜过所有一切。
充满我，一生不离开我。再来，用前进牵引我们说，我要与你同行，胜过所有一切。你悦纳我生命，让我勇敢，让我勇敢前行。一生守护着我，垂听我的呼求。你恩典充满我，一生不离开我。你恩典充满我，一生不离开我。你恩典充满我，一生不离开我。给主耶稣热烈的掌声！哈利路亚，哈利路亚。阿爸天父，我们相信你必定陪我们在这个年2021的年，你永远不离开我们。我们感谢你，哦主，我们感谢你，哦天父。我感谢你，天父。我感谢你，我神。你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，我感谢你，天父，我感谢你，我神。你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，天父。来，再来，我们一起唱说：感谢你，天父，我感谢你。谢你，我神，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，我感谢你，天父，我感谢你。慈爱永远长存在我生命，我感谢你，天父。用全心全力，我们一起唱说：我感谢你，天父，我感谢你，感谢你。我神，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，我感谢你，我感谢你，天父，我感谢你。
生命，我感谢你，是吧？我感谢你，我感谢你，天父，哈利路亚，哦，天父，天父，我们感谢你，耶稣，哈利路亚。Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 主爱的弟兄姐妹平安， Hari ini kita bersyukur 我们要为今天感恩， karena Tuhan menyertai kita sampai hari 因 ini. 为上帝与我们同在，直到今天。 Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. 等一下我们会听上帝的道， Mari kita satukan hati berdoa. 让我们一起来同心合一的祷告。 Bapa yang baik, 美善的天父， terima kasih atas anugerah-Mu. 为你的恩典，我们要感谢你， Engkau melindungi, 你已经保护我们， Engkau memberkati kami, 而且你也祝福我们， Engkau menyertai kami 你也与我们同在。 di tengah-tengah goncangan hari-hari ini. 在这些动荡不安的日子里， Karena itu Bapa, 因此主天父 berikanlah firman-Mu 将你的道赐给我们， untuk menjadi kekuatan buat kami. 使我们能够得着力量。 Berkati hamba-Mu 求你祝福你的仆人， dan juga Ibu Jenny 还有使女翻译的。 untuk kami bisa menyampaikan firman-Mu 让我们能够将你的道传讲出去， dan Engkau juga mengurapi firman-Mu 你也用恩高高牧你的道 untuk memberkati kami semua. 来祝福我们每一位。 Di dalam nama Tuhan Yesus 奉耶稣基督的圣名， kami berdoa. 我们这样祈求， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu, sekali lagi kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih dalam keadaan baik dan sehat. 弟兄姐妹平安，再一次我们要向上帝感恩，让我们今天仍然能够有健康的身体。 Nah, hari-hari ini kita bersyukur Tuhan menuntun kita masuk tahun yang baru. 我们要感谢上帝引领我们，现在能够进入新的一年。 Di tahun yang baru ini kita dapat satu tuntunan dari Tuhan, 在这一年里，上帝又引领我们， yaitu tahun integritas. 就是让我们的主题是纯全正直之年。 Di tengah-tengah goncangan dunia hari-hari ini, 在这个动荡不安的时代里， Tuhan mau kita masih punya integritas. 上帝要我们仍然有这个正直。 Orang percaya masih harus punya integritas hari-hari ini. 信徒们在今时今日仍然需要有正直。 Nah, orang benar 正直的艺人呢， ada 3 aspek integritas yang harus dia miliki hari-hari ini. 他是需要有3方面的正直。 Yang pertama, 第一， orang percaya atau orang benar kita harus memiliki iman. 就是艺人或者信徒需要有信心。 Yang kedua, 第二， kita harus memiliki pengharapan. 我们也需要有盼望。 Yang ketiga, 第三， kita harus tetap memiliki kasih. 我们仍然需要有爱。 Mari kita lihat satu persatu. 我们现在要一一的去看。 Orang benar, 艺人 yang pertama 第一 harus memiliki aspek iman. 就是他需要有信心。 Ibrani pasal 11 ayat 1. 希伯来书11章第1节， Silakan Bu. 信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。 Dikatakan firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Tuhan berkata pada hari ini bahwa iman itu dasar dan iman itu juga perlu bukti, Bapak Ibu. 在这里，这节经文告诉我们，信心呢，就是我们实现之事的实底，也是一切之事的确据。 Orang benar yang berintegritas 一个艺人，如果他有正直的话， harus memiliki
iman sebagai dasar pengharapan dalam hidupnya. 在他的生命中需要有这个信心成为他盼望的那个实底。 Orang benar yang berintegritas 一个艺人如果他有正直的话， harus memiliki bukti sebagai iman yang dihidupinya. 而且要有证据把他的信心活出来。 Tadi dikatakan firman Tuhan, unsur iman itu ada dua, Bapak Ibu. 刚才我们所读的经文，就是信心是有2个因素的。 Unsur iman itu ada tindakan dan juga harus ada bukti. 就是信心的因素，它需要有行为，也需要有那个证据。 Bagaimana mengenai tindakan iman? 那么关于那个信心的行为是如何呢？ Firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 21 berkata demikian. 在雅各书第2章第17节是这么说的： Silakan. 这样信心若没有行为，就是死的。 Demikian juga halnya dengan iman. 信心也是如此。 Jika iman itu tidak disertai perbuatan, 如果我们信心没有行为的话， maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 那么其实那个信心实际上呢是死的。 Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki iman hari-hari ini, 所以弟兄姐妹，如果我们现在拥有这个信心， kita harus memiliki tindakan 我们需要有那个行动行为 supaya iman itu menjadi hidup. 使我们那个信心真的能够活出来。 Alkitab berkata di dalam Yakobus 2 ayat 21, 那么在雅各书第2章21节是这么说的：我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？ firman Tuhan bilang, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Hari ini kita belajar 现在我们要学习的 bahwa iman itu perlu tindakan, Bapak Ibu. 就是我们的信心需要有行为， Dan Abraham diberikan Alkitab sebagai contoh. 而圣经就把亚伯拉罕当成一个典范。 Abraham memberanikan diri untuk mempersembahkan anaknya 那个亚伯拉罕勇于将自己的儿子献上， sebagai tindakan imannya. 成为他那个信心的一种行为。 Makanya Abraham disebut bapa orang beriman. 所以我们常常讲他是信心之父， Abraham dia punya integritas dalam imannya. 而且在他的信心里，亚伯拉罕有他的正直， Karena dengan mempersembahkan Ishak, 因为他把以撒献上了， kita melihat tindakan imannya itu sungguh-sungguh sempurna. 所以我们看见他那个信心是真的是很完备。 Anak yang sudah dinanti-nantikan Bapak Ibu. 他在那里长久等待这个孩子， Tetapi ketika Tuhan minta korban, 但是当上帝要他献祭的时候， maka karena iman 所以因着他的信， Abraham melakukan tindakan mempersembahkan anaknya Ishak. 所以亚伯拉罕就有那个行动，把自己的儿子以撒献上。 Dan Allah melihat itu 而上帝也看见了， sebagai satu kebenaran. 就把它当成为义。 Hari ini Bapak Ibu, 现在弟兄姐妹， kita belajar 我们要学习 dari Abraham. 从亚伯拉罕的身上， Ketika kita memiliki iman, 当我们拥有信心的时候， iman itu harus ada tindakan. 我们的信心需要有一个行为。 Yang kedua, unsur iman. 第二个信心的因素呢， Iman itu harus punya bukti Bapak Ibu. 就是信心也需要有确据。 Ibrani 11 ayat 11. 在希伯来书第11章第11节是这么说的：因着信，连杀了自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的。 Firman Tuhan bilang, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia.
Jadi Bapak Ibu, 所以弟兄 Iman 姐妹， iman itu membutuhkan bukti. 信心是需要有那个凭据的。 Abraham dan Sarah membuktikan imannya itu 亚伯拉罕和撒拉就证明了他们那个确据， dengan melahirkan cucu Bapak Ibu. 就是他们能够生下 Anak 孙 cucu 子 Abraham itu sampai hari ini banyak sekali Bapak Ibu. 所以他们的后裔到现在是非常的多， Karena imannya 因着他的信 ada bukti. 有他的凭据， Iman dan tindakan 信心加上行为， menghasilkan bukti 那就会产生什么呢？确据， dari yang tidak ada 从无 menjadi ada. 变为有， Itulah iman yang sempurna 这就是完备的信心， yang dimiliki Abraham dan Sarah. 是亚伯拉罕和撒拉所拥有的。 Ibrani 11 ayat 6, 希伯来书11章第6节是这么说的：人非有信，就不能得上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人。 Ibrani 11 ayat 6 bilang, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, firman Tuhan berkata Bapak Ibu, tanpa iman kita nggak mungkin berkenan kepada Tuhan. 在这里，圣经清楚说明，如果人非有信，就不能得上帝的喜悦。 Karena itu hari ini, 所以今天， ayo kita belajar dari iman Abraham. 让我们从亚伯拉罕的信心来学习。 Iman dan tindakan Abraham 亚伯拉罕的信心加上他的行为， menghasilkan bukti yang nyata. 就成为一个非常实据， Dari yang tidak ada menjadi ada. 从无变成有。 Hari ini, 今天， mari kita terus beriman Bapak Ibu. 让我们持守，仍然要有我们的信心。 Di tengah-tengah dunia yang mungkin kita nggak tahu kapan ada selesainya goncangan ini. 虽然我们不知道这个世界这个震撼摇动几时才能够结束， Sebagai orang yang benar, 成为一个艺人的 orang percaya, 信徒， jangan sampai kita kehilangan iman hari-hari ini. 让我们不要失去我们的信心。 Yang kedua Bapak Ibu, 第二，弟兄姐妹， sebagai orang benar yang berintegritas, 就是一个艺人，他拥有正直的， kita harus punya pengharapan. 我们需要拥有这个盼望。 Apa itu pengharapan Bapak 盼 Ibu? 望是什么呢？ Pengharapan adalah untuk sesuatu yang akan datang. 盼望就是期盼将来要发生的事。 Nah, pengharapan itu timbul atau didorong oleh tantangan dan pergumulan hidup. 盼望呢，是因着人生那个挑战和挣扎被激发或者被激动。 Nah, sarana untuk menjadikan pengharapan itu nyata 要使这个盼望能够变成现实的那个途径呢， adalah iman. 就是信心。 Makanya tadi yang pertama, 所以， kita butuh iman. 刚才第一我们讲的，我们需要有信心。 Iman didasari kepada janji Allah. 信心是基于什么呢？基于上帝的应许。 Nah, iman ini yang menjaga agar pengharapan kita tetap ada dan teguh. 而且也是这个信心，使我们能够持守我们他的盼望，不至于消失，也不至于动摇。 Roma 15 ayat 13. 在罗马书第15章13节是这么说的：但愿使人有盼望的上帝，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。 Firman Tuhan bilang, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Alkitab bilang begini Bapak Ibu, 圣经是这么说的，弟兄姐妹， sumber pengharapan kita adalah kepada Allah. 我们盼望的源头就是上帝。 Oleh karena itu, 所以 hari ini 现在
Kalau Bapak Ibu sudah kehilangan pengharapan, 如果弟兄姐妹已经失去这个盼望， mari kita berharap lagi hari-hari ini. 我们现在又要再次在那里仰望盼望， Karena pengharapan kita ada pada Tuhan. 因为我们的盼望是在于那个上帝， Dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. 而且上帝从不会轻忽而不兑现他的应许。 Kita berpengharapan kepada Allah yang hidup. 我们的盼望是在于那个永活的上帝， Dia tahu apa yang menjadi kesusahan kita hari-hari ini, 他知 Bapak. 道我们现在所面对的那些难处， Oleh iman kita 借着我们的信心 dan kekuatan Roh Kudus, 然后借着那个圣灵的能力， kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah, 那 kata 么 firman. 我们呢就会有很大的盼望。 Karena itu, 所以弟兄姐妹， hari ini 现在 mari kita berharap sama Tuhan. 我们要仰望上帝，盼望， Karena Allah yang hidup itu, 因为那个永活的上帝， Tuhan yang ajaib itu, 那个奇妙的上帝， Dia akan berikan pengharapan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. 他会赐给我们末代的盼望，在我 Mungkin 们的生 hari-hari 命 ini 中。 engkau sakit, 所以最近你可能是生病， mari berharap sama Tuhan. 让我们盼望上帝， Karena firman Tuhan bilang, 因为上帝的话这么说， oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. 借着他的鞭伤，我们得着医治。 Dan dia yang berjanji bahwa dia akan menyembuhkan saudara, dia tidak pernah lalai menepati janjinya. 而且他说过，答应你，他会医治你，他不会忽略了、忘记了他的应许。 Mari kita berharap sama Tuhan hari-hari 让我 ini, 们 Bapak Ibu. 就仰望我们的上帝。 Yang ketiga, 第三， sebagai orang benar yang berintegritas, 就是一个有正直的艺人， kita harus memiliki kasih. 我们需要有爱。 Ya, Matius 22 ayat 37. 我们要看马太福音第22章第37节是这么说的：耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝。” Firman Tuhan bilang, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 39 bilang, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 然后接下去马太福音22章39节是这么说的：其次也相仿，就是要爱人如己。 Nah, sebagai orang benar yang berintegritas, 成为一个有正直的艺人 hari-hari ini 我们最近呢， kita jangan kehilangan kasih. 我们不要失去我们的爱心。 Firman Tuhan bilang kasihi Tuhan Allahmu 在这里圣经说，你要爱你的上帝， dengan segenap hatimu, 就是尽心、 dengan segenap jiwamu, 尽性， segenap akal budimu. 还有尽意。 Hari ini Bapak Ibu, 现在弟兄姐妹， mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 让我们要真正的去爱主， Karena Alkitab bilang 因为圣经说， pada akhir zaman 在末世的时候， kasih akan dingin. 就会爱越来越冷淡了。 Tetapi oleh karena tuntunan Tuhan, 但是因着上帝的引领， kita orang percaya yang berintegritas, 我们这些信徒是有正直的感， kita harus tetap memiliki kasih kepada Allah yang sungguh-sungguh hari-hari ini. 我们要真正的这样去爱我们的上帝。 Yang kedua, 第二呢， kita harus mengasihi sesama, kata firman Tuhan. 圣经也是说，我们也要爱人如己， Seperti dirimu sendiri. 我们要爱其他人，好像爱我们自己一样。 Orang benar yang berintegritas 一个有正直感的艺人， mampu mengasihi Allah 他能够这样去爱上帝， dengan segenap hati, 就是尽心、 segenap jiwa, 尽性 dan akal budi. 尽意， Dan 而且呢， bukti daripada dia mengasihi Allah, 就是证明他真的是爱上帝， kasih Allah itu direfleksikan
他对上帝的爱就会把它流露出来 Kasih Allah itu disalurkan 啊，他把对上帝的爱这样流露出来 kepada sesama. 啊，给其他的人 Contoh hari-hari ini Bapak Ibu, 啊。现在我给最近的一个比方， kita semua harus di rumah. 我们现在全部都要待在家里， Mari kasih Allah ini kita impartasi di dalam keluarga kita. 好，就让我们对上帝的爱这份爱，也把它分赐给我们的家人 Suami, 做丈夫的， apakah engkau mengasihi istrimu 你是否真的爱你的妻子呢？ dengan kasih Kristus? 啊，用基督那种爱 Ya. Apakah suami istri hari-hari ini 啊。那么最近这些夫妻 bisa mengampuni tanpa syarat? 能不能够毫无条件这样去饶恕对方呢？ Bisa berkorban tanpa syarat? 能够毫无条件这样为对方牺牲呢？ Karena hari-hari ini Bapak Ibu, 因为最近的弟兄姐妹， sepertinya Tuhan mau kita punya kasih di dalam keluarga kita. 上帝要我们在我们的家庭中彰显这种爱 Kasih daripada Allah 啊，对上帝的爱 itu harus direfleksikan kepada orang-orang di rumah kita dulu. 应该把它反映在我们家里的成员们。 Jadi ada 3 aspek 所以有3方面， yang kita belajar hari ini. 我们 Bapak 今 Ibu. 天早上所学习的， Di tengah dunia yang tidak menentu ini hari-hari ini. 在这个变幻莫测的世界上， Mari kita tetap menjadi orang percaya 让我们仍然成为信徒， yang mempunyai integritas. 是拥有正直的 Kita jaga yang pertama iman kita. 啊。首先，我们要持守什么？第一就是信心， Yang kedua pengharapan kita, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. 第二就是盼望，不要让我们失去盼望。 Yang ketiga, 第三呢， jangan kita kehilangan kasih. 让我们不要失去爱心， Mari kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan 让我们能够越来真正的去爱主， dan mengasihi sesama kita 而 hari-hari 且 ini. 也能够彼此相爱。 Dunia saat ini sedang kekurangan, artinya sangat minim dengan kasih hari-hari ini Bapak Ibu. 啊，现在这个世界真的非常缺乏爱， Tetapi kita orang percaya, 但是我们这些信徒们， seperti firman Tuhan bilang, 就好像刚才圣经这么说， kita adalah terang 我们是光， di tengah-tengah dunia ini. 在这个世界上， Salah satu ciri, 其中一个特征， kita harus mengasihi sesama kita. 我们要彼此相爱。 Mari hari ini kita belajar 来吧，今天就让我们一起学习， di tengah-tengah goncangan. 在这个震动的世界中， Orang akan melihat, 啊，世人就会看见 orang percaya, 啊，信徒 orang benar 啊，义人 bisa menjadi terang buat mereka. 能够成为他们的光。 Sebagai kesimpulan, 现在我要做结论。 yang pertama, 第一 integritas orang benar 就是一个义人的正直呢， terletak pada dasar dan respon iman. 在于他信心的根基和回应， Iman yang didasari janji Tuhan 就是基于对上帝应许的那种信心， dan tindakan 也是基于行为， akan menghasilkan mujizat. 就会产生什么呢？神迹。 Saya ulang ya. 我再重复， Iman yang didasari janji Tuhan dan tindakan 就是一个基于上帝的应许和有行为的那种信心， akan menghasilkan mujizat. 就会产生神迹。 Karena itu mari pertahankan iman kita. 所以弟兄姐妹，我们要好好的持守我们的信心， Perkuat iman kita hari-hari ini. 要使我们的信心更加坚固。 Yang kedua, 第二呢， integritas orang benar 义人的正直 terletak pada siapa dia berharap. 在于他仰望的是谁。 Harapan orang percaya 信徒的盼望呢， ada pada Allah yang hidup. 是在于那个永活的上帝。 Jadi kita nggak pernah punya kehilangan pengharapan Bapak Ibu. 所以我们从不会消失盼望， Kita nggak akan pernah kehilangan pengharapan. 我们从不会消失我们的盼望， Karena kita punya pengharapan ada pada Tuhan yang hidup. 因为我们的盼望是在于那个永活的上帝。
Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. 那位爱你爱我的上帝。 Jadi hari ini 所以 sebagai kesimpulan, 成为结论， mari tetap berharap sama Tuhan. 我们仍然要向上帝盼望， Karena pengharapan pada Tuhan tidak pernah sia-sia. 因为我们对上帝的盼望不会突然的。 Yang terakhir kesimpulan, 最后的一个结论呢是， integritas orang benar 一个义人的正直呢， terletak kepada kasihnya kepada Allah 是在于他对上帝的爱， yang direfleksikan kepada sesama. 是会反映在其他的人身上。 Mari hari-hari ini Bapak Ibu, 就在这些日子，弟兄姐妹 sebagai orang benar, 成为义人， mari kita refleksikan, 让我们反映出来， mari kita impartasikan 让我们把它分赐出去， kasih yang dari Allah 就是从上帝而来的那种爱 kepada dunia ini, 给这个世上的人 kepada sesama kita. 彼此之间。 Mungkin hari-hari ini di rumah, 可能最近在家庭里， ayo kita mulai dari rumah. 好，让我们从家庭开始吧。 Suami dan istri, 夫妻之间 ada anak di rumah. 有孩子们在当中， Biarkan kasih Allah itu mengalir. 但愿上帝的爱能够这样涌出去。 Ada kasih yang besar dari Tuhan 从上帝是有这份大爱， di rumah kita. 在我们的家中 Saling mengampuni, 彼此的原谅， mau saling berkorban satu dengan yang 而 lain. 是愿意彼此的付代价，为对方牺牲。 Maka walaupun kita di rumah, 所以虽然我们能够在家中， ada sejahtera Tuhan turun. 但是有上帝的平安临到我们， Ada damai sejahtera turun di rumah kita. 是有上帝那种平安在我们的家中。 Kiranya firman ini 但愿这次的讲道 bisa memberkati kita semua. 能够祝福我们大家。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福各位， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, 我们在天上的父， firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. 你的仆人已经将你的道传讲出去， Dan aku percaya 而我们相信 Engkau terus akan memberikan pengertian kepada umat-Mu ya Tuhan. 你一定会让你的子民更清楚明白。 Berkati semua jemaat-Mu 求你祝福你的所有子民们， yang ada di rumah-rumah saat ini. 现在在家中的， Ataupun dimanapun mereka berada. 无论他们在何处， Biarlah iman, 但愿信心、 pengharapan, 盼望 dan kasih Allah 和上帝的爱 terus ada di dalam kehidupan mereka. 都一直在他们的生命中。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 用耶稣基督的圣名， kami berdoa. 我们这样祈求， Amin. 阿门。 Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. 主爱的弟兄姐妹，现在我们要进行圣餐， Mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. 让我们先预备心来领受主的饼和主的杯。 Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. 其实圣餐就是主耶稣自己。 Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, 当我们进入圣餐的时候， ini pesan Tuhan buat kita semua. 这就是主给我们的吩咐。 Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan. 但愿这个能够来纪念我， Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. 让我们能够纪念，而且也为上帝主的恩典来向他感恩， Supaya kita lebih mengasihi Dia 使我们能够越来越爱主， dan mengasihi satu dengan yang lain. 而且也能够彼此相爱。 Mari kita tundukkan kepala. 好，让我们低头。 Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? 主啊，我们还没认识你，我们是谁呢？ Kami semua orang berdosa 我们全部都是罪人， dan upah dosa adalah maut. 罪的工价就是死。 Tetapi Engkau yang tidak berdosa 但是你是无罪的， telah dijadikan dosa oleh karena kami. 因着我们替我们成为罪。 Engkau harus turun dari surga yang mulia 你必须从荣耀的天堂下来， untuk mati menggantikan kami 为我们死在十字架上。 dengan penderitaan yang luar biasa. 借着你这么大的痛苦， Sungguh ya Tuhan, 真的，上帝， betapa baiknya Engkau itu. 你对我们是何等的美善。
Saat ini kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu. 现在你的荣耀临到你的教会里， Mari saudara-saudara, 让我们一起来吧，弟兄姐妹。 Tuhan mau memberkati kita semua 主愿意祝福我们每一位， melalui perjamuan kudus. 借着这个圣餐， Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. 但是他要我们吃喝是以正确的方式。 Karena itu masing-masing introspeksi diri 现 masing-masing. 在我们就要检查、省察自己， Lihat keadaan dirimu. 要看我们的内心状况， Jangan simpan dosa. 不要隐藏你的罪。 Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. 让我们向上帝求饶恕， Ampuni 是 kami 天父， Tuhan. 赦免我的罪。 Oh, ampuni kami Bapa. Sucikan kami, Oh, ampuni kami Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu. kuduskan. Oh, terima kasih ya Aba, ya Bapa, buat anugerah-Mu. Haleluya. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. 主啊，求你祝福你的会众， Berkati para pelayan-Mu juga. 也求你祝福所有的圣工人员。 Kami akan masuk dalam perjamuan 我们现 kudus 在要进入圣餐， dengan hati yang penuh ucapan syukur. 是以感恩的心来领受。 Di dalam nama Tuhan 奉耶稣 Yesus 基督的圣名， kami berdoa. 我们这样祈求， Amin. 阿门。 Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. 圣 Bagi 圣餐是为那些已经信主的人， bagi anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan 如 perjamuan 果是 kudus. 12岁以下的，请你先不要领受。 因着主宝血洁净了我的罪，因着主牺牲赎回了我生命，何等恩典全然的属于你，我是你的儿女。耶稣，耶稣，耶稣，我呼求你。耶稣，耶稣，我赠送你生命，全心全意的忠真心靠你。耶稣，耶稣，你是我阿爸父。耶稣，耶稣，耶稣，我呼求你。哦，耶稣，耶稣，我赠送你生命，全心全意的忠真心靠你。耶稣，耶稣，你是我阿爸父。 Mari kita yang di rumah-rumah, 好，在家 dimanapun 中的， saudara berada, 无论你在何处， kita bangkit berdiri. 让我们一起站立。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, 我当日传给你们的， telah aku terima dari Tuhan, 原是从主领受的， yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, 就是主耶稣被卖的那一夜， ia mengambil roti. 拿起饼来， Mari kita angkat roti di tangan 让我 kanan 们 tinggi-tinggi. 把我们的饼高高的举起， Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. 然后他就祝谢了， Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 就掰开了，说 Inilah tubuhku 这是我的身体， yang diserahkan bagi kamu. 为你们舍的， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan 你们 daku. 应当如此行，为的是纪念我。 Saudara yang dikasih Tuhan, 做爱的弟兄姐妹， bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini 我们所掰开的这个饼， adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? 岂不是我们与主的身体的团契吗？ Mari kita makan di 好了。 dalam nama Tuhan Yesus. 好，奉基督的名，我们一起领受。 Mari
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 好，让我们把杯举起， Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 然后也照样拿起杯来，就说 cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. 这杯是用我的血所立的新约， Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。 Saudara yang dikasih Tuhan, 主爱的弟兄姐妹， bukankah cawan pengucapan syukur 这个充满感恩的杯， yang atasnya kita ucapkan syukur 是我们向上帝感恩的， adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 就是我们与主的基督的血的团契吗？ Amin. Mari kita Amin. minum dalam nama Tuhan 奉耶 Yesus. 稣基督的名，我们一起领受。 Mari kita semua mengucap syukur. 让我们大家一起 Terima 开口 kasih kepada Tuhan. 向上帝感恩。 Terima kasih 感谢你 Bapa. 感谢你， Terima 保守我们直到如 kasih 今， Yesus 给我们有健康的身 Tuhan. 体， Terima 让我们能够 kasih. 服侍你，这完全都是你的恩典。 Oh, kami 我们不要忘记 bersyukur 你在我们身 buat 上 kasih 一切的恩 setia. 典。 Terima kasih buat tubuh dan darah. 爱你， Oh Yesus Tuhan, 保守看顾， terima kasih 祷告祈求， Kau baik. 天父。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主。颂赞荣耀，感恩归于我的主。颂赞荣耀，感恩归于我的主。 Bapa, terima kasih buat Oke. perjamuan kudus. 天父为圣餐，我们要感谢你。 Hari ini kami percaya 今天我们相信 kesembuhan, 已经有医治、 kelepasan, 释放 jawaban doa, 啊！你垂听我们的祷 dan 告， pengharapan yang baru 而且新的盼望， Tuhan akan berikan kepada kami 你会赐给我们每一位， berlimpah-limpah. 是满满的祝福我 Di 们。 dalam nama Tuhan 奉耶稣 Yesus, 基督的圣名， Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan. 你祝福你的子民们啊， Mereka akan pulang dengan sorak-sorai. 他们会欢呼这样回去。 Mari para suami angkat tanganmu. 现在做丈夫的，请你们举起你们的手 Tuhan memberkati para suami di tempat ini. 啊！上帝祝福所有做丈夫的， Jadikan mereka raja, imam, dan nabi di dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. 让他们能够成为君王、祭司和先知，在他们的家中。 Engkau memberkati pekerjaan daripada suami, 你祝福他们的工作、 usaha mereka, 他们的事业、 bisnis mereka 他们的生意 diberkati oleh Tuhan. 啊！上帝大大的祝福他们。 Di dalam nama Tuhan 奉耶稣基 Yesus. 督的圣名。 Mari sekarang para istri angkat tanganmu. 好，现在做妻子的，请你高举你的手。 Tuhan memberkati para istri. 上帝祝福所有做妻子的， Biarlah para istri diberikan kekuatan ya Tuhan. 让所有的妻子能够得着能力啊，主 Untuk menjadi penolong bagi suaminya. 能够成为丈夫的帮助者， Menjadi tiang doa di rumah 在 tangganya. 家中成为他们的祷告柱子， Dan menjadi pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluarganya. 也在家中成为甜美的葡萄树。 Dan Engkau memberikan hikmat 而且你赐给他们智慧， untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka. 来教导教育他们的孩子们， Untuk hidup takut akan Tuhan. 能够过一个敬畏上帝的 Di 生活。 dalam nama Tuhan 奉耶稣 Yesus. 基督的圣名， Mari sekarang anak-anak muda Hao, dan yang现在。 belum menikah angkat tangan. 年轻人还未婚的， Seperti anak panah di tangan pahlawan,
就好像一个勇士手中的剑。 Demikianlah engkau melesat pada kesempurnaan Kristus. 如此，你也要有那个基督的完美。 Kami berdoa buat anak-anak muda Tuhan, 我们要为这些年轻人来祷告，主， khususnya generasi Yeremia hari-hari ini. 特别是耶利米一代的年轻人， Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. 让他们能够成为敬畏上帝的子民。 Dan engkau memberkati masa depan mereka. 而且你大大的祝福他们的前途， Seperti Daniel ya Tuhan. 就好像但以理一样， 10 kali lebih cerdas dari anak-anak di dunia ini. 比世上的一切孩子们，他们有10倍的智慧。 Di dalam nama Tuhan 奉耶稣 Yesus. 基督的圣名。 Mari yang single parent angkat 好， tanganmu. 现在单亲父母的，请你举起你的手。 Tuhan memberkati engkau. 主祝福你们， Engkau tidak akan pernah sendiri. 你从不会感到孤单， Karena Tuhan berjanji 因为上帝已经答应了， sampai masa tuamu, 直到你年老， Yesus tetap dia. 主耶稣仍然是他， Dia akan menggendong engkau, 他会抱着你， menghibur engkau, 他也会安慰你， dan memberikan kekuatan buat engkau. 而且也赐给你力量。 Berkati para single parents ya Tuhan. 啊，主啊，求你祝福这些单身 Di 单 dalam 亲 nama 父母， Tuhan 奉耶 Yesus. 稣基督的圣名。 Mari sekarang semua kita angkat tangan. 好，现在让我们全部举起我们的双手。 Bapa, dengan iman kami percaya 啊，天父，我们以信心相信， Engkau memberkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. 你会大大的祝福所有你的子民们。 Engkau memberkati jemaat Mandarin Service Tuhan di dalam nama Yesus. 奉耶稣基督的圣名，你会祝福华语堂的弟兄姐妹们， Engkau berkati berlimpah-limpah. 你大大的祝福他们。 Dan kami berdoa, 而且我们祷告， biarlah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, 但愿你所有的那些会友们， keluarga besar 这个 PRJ Mandarin Service, PLJ 华语堂的大家庭， diselamatkan oleh Tuhan. 全部都得到主你的拯救。 Di dalam nama Tuhan 奉耶稣基 Yesus, 督的圣名， kami berdoa. 我们这样祈求， Amin. 阿门。 Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Indarwanto Tarigan yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 14 Februari 2021 akan dilayani oleh Bapak PDM Ari Kiswanto. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau young adult, youth dan junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Rudy Nickerud, Planet Shakers University Pastor Australia. Dengan tema di bulan Februari ini, Free People. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening Persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir, atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link, ID serta password Zoom Doa Fajar dan Menara Doa selama bulan Februari dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577.
Sehubungan dengan libur nasional Tahun Baru Imlek, maka doa fajar pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 12 dan 13 Februari 2021 diliburkan. Untuk menara doa tetap diadakan seperti biasa mulai pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam. Dalam memilih suatu pekerjaan tentunya kita akan lebih mudah jika kita mempunyai passion untuk pekerjaan tersebut. Akan tetapi sering kita terlupakan bahwa terlebih penting adalah sebuah tujuan yang akan kita capai. Ketika kita tidak memiliki tujuan, maka passion yang kita miliki hanya berguna untuk diri kita sendiri, sehingga banyak orang lain yang tidak merasakan manfaatnya. Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi bisnis Anda? Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada Senin tanggal 8 Februari 2021 pukul setengah 8 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan pembicara Edo Zal, YouTuber terkenal, seorang social media influencer, CEO dari Warteg Gratis, dan founder Nyapi dan Social Bread. Dengan topik Purpose Over Passion. Webinar ini gratis, silahkan daftar segera dengan klik ke www.gbprj.org/moi. Dan untuk info lengkap dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk goal gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra dengan tema Perayaan Imlek bagi umat Kristen. Ibadah tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp di 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat KUL yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di KUL Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di WhatsApp 0878 8861 2777. Kami kembali membuka kelas kom online baik untuk umum maupun junior. Harap segera mendaftarkan diri bagi Bapak Ibu dan anak-anak yang mau mengikuti kelas kom online tersebut dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pengajaran CK7 membuka kelas online untuk Bible Study. Bible Study tersebut adalah sebuah program pengajaran firman Tuhan yang alkitabiah meliputi dasar-dasar teologi dan praktikal. Program Bible Study CK7 tersebut akan diadakan setiap hari Senin pukul 7 sampai dengan pukul 9 malam. Dan kelas dibuka mulai pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Kelas tersebut dapat diikuti oleh pengerja maupun jemaat dan tidak dikenakan biaya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Dan untuk link, user ID serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di WhatsApp 0819 0826 8833. Keruntuhan dari Rumah Sakit Mitra hancur lebur, sekarang dalam pembersihan, dan mudah-mudahan mereka dapat membangun kembali untuk dapat melayani masyarakat Mamuju lagi. Sangat mengerikan kejadian. Atas nama Gembala CK7 kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengerja dan jemaat Tuhan yang telah menabur untuk bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Bantuan yang Bapak Ibu berikan langsung kami salurkan kepada korban bencana yang membutuhkan. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 这个都就华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会员们，当我们还没进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第三个无形界的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后斯舍山。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”
我们也信，所以也说话。第三个无形界的意义，第三个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿萨苏街所发生的。第三个无形界将会是主耶稣再来前最后和最大的灵魂收割。第三个无形界将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第三个无形界是在印度尼西亚诞生，被推动到列国，这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个无形界将施下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个都就华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下其实是，这称为我名下的之民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个都就华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养施工，使他继续被使用成为第三无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个都州牧师长实验者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个都州的牧养圣工，使我们所有在这个都州的子民配得在上帝面前。我们也为普托利教会、神的教会、奥罗罗巴大谢和世界人们福音祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂。也为在这个都就兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息，需要答案的上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。全体同工和这个都就华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个都就牧子的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. 心里神，心里神，加油成就，心里